abang bocil, kita lihat satu bentuk kematian yang dicemburui, cemburu, dan kita berusaha nak buat apa yang dia buat. Masya Allah, ketika mana dia meninggal, nak disolatkan penuh nisbah solat jenazah, tuan-tuan, bukan penuh nisbah solat fardu ataupun Jumaat. Kalau kita solat Jumaat ni kan dia ada renggang, pasal kita ada rokok, kita ada sujud. Ini kalau solat jenazah ni, Masya Allah, dia berdiri bersusun pun melimpah ruah. Kematiannya kebetulan pada hari Isnin, orang begitu ramai, entah daripada mana ramainya orang. Makalah mencari antara apakah bentuk amalan dia, apakah bentuk amalannya. Bila ditanyalah antara satu bentuk amalan yang bila disebutkan, kita rasa Allah, aku ni tak mampu buat. Dia ni suka duduk dalam majlis ilmu, kita biasalah. Dia suka duduk dalam majlis ilmu, dan dibawa mak dia sekali duduk dalam majlis ilmu tu yang mahal. Dia bawa mak dia sekali. Dan dikatakan setiap kali kalau dia duduk dalam majlis ilmu, selesai majlis ilmu, kalau kan kuliah subuh lah, kalau kuliah maghrib, dia akan bawa mak dia pergi makan. Kita ni sebab orang tua kan seronok bila anak ajak makan, seronok. Saya pun boleh dah mula terasa bila anak balik, baba nak belanja makan, kita seronok. Tapi saya tak dah tua sangat. Macam kita tuan-tuan kan dah berusia juga kan. Bila anak sekali-sekali balik, jom bah makan. Tom yum tak boleh lah kan, gawat pula. Benda-benda lain jadi seronok. Begitulah dihiburkan ibunya, pergi kuliah bawa. Kita hari ni macam tuan-tuan, macam saya memang tak ada harapan lah. Mak saya duduk Batu Pahat, saya duduk Mu. Macam mana gaya tu, sebab rasa macam nak pindah Batu Pahat pula. Tapi bukan mudah. Kalau saya pindah, bini saya pun susah juga. Akhirnya tak apalah, tak dapat nikmat tersebut. Itu sebab satu nikmat yang cukup besar, kita menyantuni kedua ibu bapa, sama ada ibu ataupun bapa yang telah berusia. Itu sebab antara hadis yang pernah kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang ketika mana menanti kedatangan Nabi untuk apa? Untuk membaca khutbah. Sahabat dia tunggu. Maka masuk Nabi, irtaqan Nabi SAW. Ketika itu Nabi nak menuju ke mimbar. Kalau kita lihat mimbarnya ke Raudhah masih ada lagi, ada 3 anak tangga kan. Saya kalau dapat masuk Raudhah, saya suka duduk kat situ. Kita akan menggambarkan bagaimana Rasulullah naik. Maka ketika mana Nabi nak menuju ke mimbar, irtaqan Nabi SAW ila mimbar, tiba-tiba Nabi sebut amin. Maknanya setiap kali Nabi naik ke atas anak tangga tu, ada 3 anak tangga tu, Nabi suruh amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pun tengok dia, kerana tak pernah Nabi buat. Naik tangga yang pertama sebut amin, naik kedua sebut amin, naik ketiga sebut amin. Pasal anak tangga ni ada 3. Kalau mungkin anak tangga ni ada 7, mungkin ada 7 kali amin. Maka selesai Nabi membacakan khutbah, selesai solat, sahabat pun mendatangi Nabi, ya Rasulullah, alama amanta, untuk apa engkau menyebutkan perkataan amin? Maka Nabi pun katakan, atani Jibril alaihissalam, telah mendatangi kepada aku malaikat Allah Jibril, dan mengarahkan kepada aku untuk mengaminkan doa. Maknanya ada 3 doa yang bakal dibacakan oleh malaikat Allah Jibril alaihissalam, doa yang berkisarkan tentang golongan-golongan yang akan dijauhkan rahmat ke atasnya. Dan daripada ketiga doa tersebut yang kita kaitkan dengan kedua ibu bapa. Apa bunyi doa tersebut? Syakiyun abdin
fa'ab'aduhu, celakalah kelompok manusia ini dan Allah Ta'ala akan jauhkan ke atasnya rahmat. Man adraka abawaihi, ketika mana Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat di hidup, Allah Ta'ala berikan dia ini nyawa, nikmat hidup, dan ditambah nikmat mak ayah ni hidup sekali, falam yudkhilul jannah, tetapi dia tak boleh nak masuk syurga. Sedangkan Allah Ta'ala dah berikan kepadanya kesempatan untuk hidup, dan Allah Ta'ala berikan nikmat mak ayahnya, sama ada mak ataupun ayah, hidup sekali. Tetapi anak ni tak boleh ambil kesempatan, tak boleh nak mampu masuk ke syurga. Anak. Sedangkan di situ ada satu nikmat, rupanya kalau kita menyantuni, bersikap ihsan kepada kedua ibu bapa kita yang telah tua, Masya Allah, perjalanan syurga yang begitu singkat untuk kita. Syurga, shortcut untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menyantuni kedua ibu bapa nikmat. Berbeza bagi mereka yang dah mak bapak dah meninggal, nikmatnya hilang, terutamanya nikmat doa daripada kedua ibu bapa. Jadi kita yang masih ada kedua ibu bapa hari ini, di mutaakhir zaman ni, kita ambil kesempatan kita menyantuni kedua ibu bapa kita. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana watak almarhum tadi. Baiklah, tadi muta'aliman, kalau tak mampu nak jadi muta'aliman, kata Nabi, jadilah mustami'an. Mustami'an, orang yang dengar, orang yang dengar majlis ilmu. Mungkin ada di antara kita yang tak berkesempatan untuk datang ke masjid, untuk duduk dalam majlis ilmu. Terkadang mereka mampu mendengar daripada rumah-rumah mereka. Itu sebab masjid ni digalakkan corong speaker tu dilantunkan sedikit. Pengalaman saya kat Muar ni tuan-tuan, antara speaker masjid yang paling power lah Masjid Parit Jauh. Masjid Parit Jauh. Saya mengajar di SK Parit Jauh. Kadang-kadang anak murid saya tuition kat bangunan belakang, Ustaz malam tadi Ustaz kuliah, sebiji dia boleh tahu apa tajuk. Masya Allah. Terkadang orang yang mengetih kat warung tu pun, sambil dia mengetih, dia dapat ilmu juga dengar. Malam tadi Ustaz kuliah, lain macam, nampak keras saja. Tapi bila speaker dah kuat, tak boleh nak keras sangat tuan-tuan. Tapi sekarang macam boleh-boleh sikit kot. Macam dah boleh banyak macam dah boleh banyak. Itu pun anda kena hati-hati jugalah. Baiklah, mustami'an tu sebab ada di antara kita ni yang terkadang dengar, contohnya kalau saya berkuliah di Masjid Burhanuddin tuan-tuan, kebanyakan makcik-makcik, kalau kuliah Jumaat, makcik-makcik duduk kat tepi-tepi tingkap, dia nak dengar. Itu sebab jumpa Ustaz, seronok dapat dengar. Pasal speakernya kuat. Masjid ni macam mana? Sama juga kan, kuat juga kan. Cuma macam tak berapa nak nampak kampung-kampungnya dia. Nampak ini kawasan bandar kan. Ini semua orang-orang bandar, tak berapa nak jumpa kampung. Baiklah, mustami'an. Kalau tak mampu untuk menjadi mustami'an, jadilah muhibban. Muhibban ni orang yang mendukung, orang yang cinta akan majlis ilmu. Mungkin dia tak sempat untuk jadi orang alim, dia tidak sempat untuk jadi muta'aliman, untuk dengar majlis ilmu pun tak sempat. Memadai dia ini cinta sangat dengan majlis ilmu. Maknanya dia beri sokongan, dia beri support. Ada setengah-setengah masjid dibuat air sabil. Dulu ada air sabil, sekarang dah tak berapa nak air sabil. Dulu tengok air mengancam air. Mungkin musim hujan ni dia tak buat. Ada jenis macam itu, disabil air. Ataupun disabil di banyak kebun pisang, dia tebang pisang, tandan pisang diletak depan masjid. Habis, tinggal dia punya batang pisang dia. Punya orang suka pisang. Ataupun kalau tak cukup, kita letak standan kelapa sawit. Agak-agak habis ke tak tuan-tuan?
Melampau Noh tak pernah jumpa orang letak standan kelapa sawit. Itu kalau orang ambil buahnya juga tak tahulah. Sedap juga tu. Kelapa sawit kalau masak dengan air gula kan sedap. Katanya awet muda tak tahulah. Cuba try lah. Baiklah, muhibban. Dan kata Nabi, wala takun khamisan, dan jangan kamu jadi golongan yang kelima, fatuhlik, maka celakalah kamu. Apa maksud golongan kelima? Dah satu hal dia tak suka duduk dalam majlis ilmu, dia mengganggu gugat perjalanan majlis ilmu. Ni yang kita bimbang. Ada yang jenis ada kerja lebih tuan-tuan, tak tahulah bergaji ataupun tak, dia terkadang duduk ujung je. Di tangannya ada pen dan ada catatan. Tengok gaya macam mencatat ilmu, rupanya tak. Dia cari mana-mana ustaz ni mungkin ada kenyataan dia tulis. Maka kerjanya report aja. Report. Ramai juga ustaz yang kena gam juga. Ada 4-5 orang juga. Cuma kita doakanlah mudah-mudahan panjang umur dia, biar ramai lagi ustaz-ustaz yang kena gam. Pasal kerjanya susah, nak laporkan ke atas. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbahasan ayat Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimahnya panjang tuan-tuan. Masa tinggal 15 minit. Baiklah, kita menyambung perbahasan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Kahfi, yang masih lagi kita memperbincangkan ayat yang ke-83 hingga ayat 98. Kita memperbincangkan tentang dia ada 4 cerita daripada surah Al-Kahfi ini. Kita menyentuh tentang penceritaan yang keempat, merujuk kepada perjalanan dakwah hamba Allah Subhanahu wa taala yang digelar Zulkarnain. Yang lepas kita dah bahaskan tempat singgahan yang pertama, iaitu mana Zulkarnain singgah di satu tempat yang Allah Ta'ala sebutkan Maghrib Syams, tempat terbenamnya matahari. Apa yang didapati, wajadat taghrubu fi ain hami'ah, apa yang didapati kat situ ada ain hami'ah, ada lumpur-lumpur hitam, yang mana laut yang terbentang luas yang ada padanya lumpur-lumpur hitam. Waktu itu memperlihatkan orang-orang beriman ini bertafakur seketika, melihat akan kebesaran Allah Ta'ala dikala matahari nak terbenam. Seolah-olah memperlihatkan matahari nak terbenam tu dia macam masuk ke dalam lumpur hitam. Begitulah hal keadaan tu, sebab mereka mengungkapkan subhanallah, ini watak-watak orang-orang beriman. Antara bentuk mereka nak tawatukkan diri mereka ini, mereka akan bila melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala, mereka akan ungkapkan subhanallah. Begitu juga andai kiranya mereka memiliki, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini kelebihan daripada sudut kekayaan ataupun pangkat-pangkat besar, maka pangkat ataupun kekayaan tersebut dia akan pulangkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pulangkan balik. Itu sebab kalau pengalaman kita berada di negara Arab tuan-tuan, kalau kita menemukan orang-orang Arab yang kaya, rumah banglo, kereta besar, dia akan letakkan satu had yang tertulis hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Apa jua baik pangkat ataupun sebagainya akan kembalikan kepada Allah Ta'ala. Bila dikembalikan kepada Allah Ta'ala, satu ketika nanti kalau tak berpangkat, dia akan redha. Dia tak berapa, istilah hari ni, tak berapa nak meroyan sangat lah, sebab dia redha. Kita ambil contoh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab antara ketika mana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab Islam ni berkembang. Dikatakan 1/3, 2/3 dunia dapat dikuasai oleh orang Islam. Banyak peperangan, siri peperangan menang.
Satu ketika Sayyidina Umar ini mendengar perbicaraan di kalangan tenteranya. Tenteranya berbicara dan mengatakan, aku tak bimbang, dia kata. Selagi mana ada Khalid ibn Al-Walid, kita akan menang. Selagi mana Khalid ibn Al-Walid menjadi panglima perang, aku tak bimbang, kita akan mencapai kemenangan. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar kenyataan tersebut, menjadi satu tamparan yang begitu besar. Dalam keadaan jantung je berdegup, Allah, macam mana jadi begitu? Bimbangnya, takut-takut ada unsur-unsur mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dikatakan nak berlaku peperangan, nak berdepan dengan Parsi. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menemukan Khalid ibn Al-Walid dipecat terus. Wahai Khalid Al-Walid, engkau dipecat, engkau kena jadi tentera biasa. Maka Sayyidina Umar gantikan jawatan Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita lihat watak Khalid bin Al-Walid. Ada dia merajuk, tuan-tuan, ada dia meroyan. Sebab apa jua yang Allah Ta'ala kurniakan, dia akan sematkan, hadza min fadli rabbi, ini Allah Ta'ala yang berikan. Bila-bila masa Allah Ta'ala akan tarik, sama ada kekayaan, sama ada pangkat. Jadi kita akan menjadi manusia yang redha. Khalid ibn Al-Walid bila dipecat, digugurkan jawatan tersebut, dia redha. Dia jadi askar biasa, dan kumpulan-kumpulan, terkadang kan ada kumpulan pun redha jadi askar biasa perang di bawah kepimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah, taat pula di bawah panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya Allah, ini hati yang hebat, tuan-tuan. Terkadang Allah Ta'ala pinjamkan manusia ini seketika kekayaan, pangkat dipinjamkan. Bila Allah Ta'ala ambil balik pangkat, orang beriman akan redha, akan redha. Mungkin Allah Ta'ala akan ambil, satu ketika nanti Allah Ta'ala boleh berikan lagi. Itu watak orang-orang yang beriman. Baiklah, kita lihat bagaimana watak Zulkarnain dan tentera-tenteranya bila memperlihatkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Apa ungkapannya? Subhanallah. Dan disitulah dimenemukan satu kaum. Satu kaum ni, dalam ayat ini disebutkan kaum ini sempurna kehidupan. Dia ada segala-galanya, kehidupan yang lengkap. Tetapi malangnya kaum ini tidak beragama, tidak beragama. Maka Zulkarnain bersama dengan tenteranya dan rombongan mendekati dan sampaikan dakwah, sampaikan dakwah. Itu sebab Allah Ta'ala suasanakan ada di kalangan mereka ini yang mengikut ajaran yang disampaikan oleh Zulkarnain, dan di antara mereka ini yang menolak. Bukan sekadar menolak, bahkan dia meletakkan kebencian, ajak perang sekali, berlaku peperangan, akhirnya mereka tewas. Ini suasana yang pertama. Maka pada tengah hari ini kita akan sambung destinasi yang berikutnya. Summa azbaqa sababa, kemudian Zulkarnain daripada barat menuruti akan perjalanan tersebut. Daripada barat nak bergerak ke timur. Ibnu Abbas mengatakan perjalanan daripada barat sampai ke timur memakan masa 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Maknanya perjalanan yang begitu jauh, maknanya banyak tempat-tempat yang disinggahi oleh Zulkarnain. Cuma Allah Ta'ala paparkan dalam ayat ini, iaitu ada 3 tempat lah. Tempat yang pertama tadi, yang kedua. Cuma di sana ada beberapa ulama mengambil sedikit penceritaan lah, walaupun di sana ada yang menyebutkan penceritaan ada unsur-unsur Israeliat. Namun di sana ambil daripada sudut muhasabah diri ataupun pengajaran berkaitan tentang golongan-golongan manusia, golongan-golongan nadimin, orang-orang yang menyesal. Maka diceritakan ketika mana perjalanan Zulkarnain bersama dengan prajuritnya, rombongannya
dalam perjalanan daripada barat nak menuju ke timur, dikatakan dia lalu di satu lorong gelap. Lorong gelap kita ibaratkan mungkin lalu gua yang gelap, yang tak nampak apa-apa. Yang dihabarkan lorong gelap itu penuh dengan ketulan-ketulan emas, penuh dengan ketulan-ketulan emas. Maka ketika mana mereka masuk, maka ulama mengambil beberapa pengajaran terbahagi. Rombongan tersebut itu ada 4 golongan. Golongan pertama yang ketika mana masuk, mereka meyakini memang ada emas. Mereka lalu, bahkan mereka pijak dan terasa ada ketulan-ketulan batu. Mereka yakin ini emas. Mereka pun ambil, tak cukup penuh di tangan, mereka masuk di poket baju, poket seluar, dan mereka apa namanya, tinda bawa emas dengan baju, sebab mereka yakin itu emas. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan kedua ni, dia ambil seadanya, secukupnya. Cukuplah, cukup penuh di tangan, cukup. Golongan ketiga diambil sebagaimana golongan pertama, banyak diambil, tetapi di pertengahan jalan ditaburkan balik ketulan tersebut. Dianggap ini macam satu bebanan, bukan emas pun, ditaburkan balik. Manakala golongan yang keempat langsung tak percaya. Dia langsung tak percaya. Dan disebutkan antara 4 golongan tersebut, 3 golongan akan mengalami nadimin, penyesalan yang amat sangat. Antara yang paling menyesal golongan keempat, yang tak percaya apa-apa. Bila mereka sampai ke tempat yang cerah, betul emas. Itulah perumpamaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir di akhirat nanti, mereka ini akan mengalami satu bentuk penyesalan. Bahkan mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini dipulang semula ke dunia untuk mereka beriman. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man solihah inna muqinun. Mereka menghantuk-hantukkan kepala mereka ini, menyesal sangat-sangat. Ketika mana mereka hidup ini, mereka bergaul dengan orang-orang beriman, mereka dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bermuamalah dengan orang-orang Islam, tetapi mereka tak percaya. Minta kepada Allah Ta'ala agar mereka ini dikembalikan untuk mereka beriman, tetapi dah tak sempat. Mereka menjadi golongan yang sesesal-sesal. Manakala golongan yang ketiga ni, yang sedang elok, dia dah bawa, tiba-tiba ditaburkan balik. Ini antara manusia yang paling menyesal. Inilah diistilahkan golongan-golongan munafik. Orang-orang munafik, dia menyesal. Orang munafik di zaman Nabi yang diketuai oleh kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, watak mereka ni, Nabi sebutkan, walaupun mereka ini bergaul dengan orang Islam, duduk dalam majlis ilmu Nabi, sembahyang di belakang Nabi, kata Nabi, mereka zahirnya Islam, tetapi dalamannya lebih menjaga kepentingan orang-orang kafir. Berlaku di zaman Nabi. Di ketika mana ketiga-tiga Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qairuzah, yang mengkhianati Nabi sampai tahap mereka nak memerangi Nabi. Rupanya watak golongan munafik ini mempertahankan puak-puak Yahudi sampai begitu sekali. Di akhirat mereka ini akan menyesal. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan sambung perbahasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang beriman dan cukup bekalan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa
ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'min bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.